Okey. Jamak qasar tak ada bincang. Tayamum kita akan sentuh nanti. Solat ketika sakit kita akan sentuh kiblat. Okey. Kita dah tak masa. Ini kebiasaan alasan-alasan yang menyebabkan seseorang itu tak solat. Pirate of Caribbean. Adik-adik dia semua tu. Mana-mana balutan pada anggota wudu. Balutan pada badan. Ada halangan tak untuk wudu? Tak. Badan tak tahu mana. Tapi anggota wudu ada. Okey, colostomy bag, wanita yang bertepung melahirkan anak, biasa kita kata blood show atau show blood. Orang selalu satu ketika present di mana sebut blood show blood. Bahasa medicine kita sebut blood show. Tak, anda tak kisah blood show ke show blood. Sebab blood show US, show blood UK. Memang dia tak ngam. Standard tu. Dia akan terbalik. Dia akan usaha untuk tak guna perkataan yang sama. Sebab kita ada pengaruh UK. Jadi gitu lah. Kan? Kalau orang yang balik pada US, dia akan guna standard US nya. Dia dah show blood. Kalau kita blood show. Okey. Kesucian pakaian. Biasanya darah pada pakaian. Ramai pakcik-pakcik baju-pakcik terus tak semayang. Sebab dia anggap darah itu adalah najis dan menyebabkan batal wuduk dia. Najis lain. Apa kena darah itu sampai batal wuduk? Buka lah mana kitab fiqh. Darah yang diistilahkan najis adalah darah yang mengalir. Darah yang dah statik dah duduk bagi kita. Kita sekadar usahakan hilangkan sekadar yang perlu. Hilang. Tapi yang terbaik sampai hilang warna sungguh lah. Tapi kalau kita tengok waktu tu, orang tu memang ada pakaian tu je. Hospital dah memang habis pack sampai stok baju pun dah tak ada darah. Waktu dia semayang macam tu je lah. Jangan kerana darah sikit kat baju, tak apalah, kodok lah waktu baju baru sampai. Asyik nak kodok je, rajin sungguh. Okey. Biasanya kenapa dia ada 3 jam setengah? Sebab anda tunggu semua bagi jawapan. Tapi nak jimat masa, kita dah tak ada, kita ada 3 minit je jawapannya. Okey, dalam perkara yang pertama, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab dalam bab Al-Masuk Al-Jabirah. Kitab apa ni? Al-Mufassal. Al-Mufassal fi ahkami mar'ah fi baiti muslimah fi syariat Islamiyah. Tak ada. Dia sebab ringkasan ni kami sebut Al-Mufassal fi ahkami mar'ah je. Biasa orang Al-Mufassal fi ahkami mar'ah tahu Abdul Karim Zaidan. Tapi nama kitab yang sebenar Al-Mufassal fi ahkami mar'ah fi baiti muslimah fi syariat Islamiyah. Bab-bab yang membicarakan tentang hukum hakam berkenaan dengan orang perempuan ataupun di dalam rumah berkaitan dengan orang perempuan dan menurut kaca mata atau sudut pandang Islam. Sebenarnya bab dia macam kita belajar fiqh ibadat je. Macam kita ngaji fiqh manhaj haji, benda yang sama, tapi diberi penekanan pada bab-bab yang berkaitan dengan perempuan. Dan dalam masa sama memberi penekanan kepada jiwa orang lelaki. Sebab orang lelaki ni kalau ngaji fiqh biasa dia tak nak, tapi fiqh perempuan dia rajin baca. Apa yang berkaitan dengan jiwa perempuan dia nak baca. So Syekh Abdul Karim Zaidan dia pasang perangkap lah. Dan memang kita baca pun. So dalam bab Al-Masuk Al-Jabirah, menyapu di atas balutan, Abdul Karim Zaidan kata tak perlu kita sebelum balut nak pastikan bersuci dulu. Emergency atau tugas kat NI tiba-tiba tanya orang, bang saya nak cuci nak pakai POP ni, dah wuduk belum? Belum. Diwuduk dulu. Kita cuci dengan apa swab pun dia dah melalap macam apa. Nak suruh wuduk dulu. Nasib baik kalau setakat wuduk, kalau dia kata aku mandi wajib pun tak ada lagi, nak wuduk je lah. Sebab tu dalam hal ni, walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan perlu pastikan orang yang nak dibalut tadi suci dulu, dia tengok okey lah, kalau setakat tarah pisau nak tanpa plaster yang di-plus ke apa, logik lah. Tapi kalau dah dekat emergency, kita nak kata kena wuduk dulu. Sebab dalam mazhab Syafi'i Malaysia, kalau mana-mana pesakit yang kita sebelum apa-apa balutan dipakaikan kepada dia dan dia tidak berwuduk lagi, sepanjang POP tu kat anggota wuduk dia, confirm kalau dia solat pun solat hormati waktu je, sihat esok kena qada. Usah ke menyusah? Dia senang je. Dalam bab fiqh ni, kalau kita sebut rusak, kita akan tengok kepada definisi. Apa definisi rusak? Kita akan dah sentuh tadi definisi rusak. Apa rusak? Meringankan beban. Siapa yang mati laju dia akan dapat keringanan. Keringanan dan kemudahan yang Allah kurniakan kepada manusia yang mukallaf atas faktor apa? Ada kekangan. Maksud orang sakit ada kekangan tak tadi? Tiba-tiba kita kata, oh dia kena buat dua. Waktu sakit solat juga. Sihat esok kena qada lagi. Berapa kali dia solat? Kita tanya pula, solat hormati waktu tu ada pahala ke tidak? Urusan pahala dosa bukan urusan entah, urusan Allah. Betul urusan Allah, tapi kita nak tanya, ada pahala ke tidak orang buat solat hormati tu?
Tak ada kitab fiqh yang berani kata siapa yang buat solat waktu ada pahala. Tak ada. Tanyalah kepada tawar haji. Ni kawan tawar haji juga anti kan nak. Sampai dia kata, anak nak panggil entah bagi tok pasal haji umrah pun takut Syekh. Dia kata, entah memang bagi kau betul lah. Takkan kerana kita nak jaga selera pengarah-pengarah yang atas tu, yang semayang berpungan langgang sekarang, tiba-tiba kena waktu haji baik sangat. Oh, kita kena suruh hati waktu, turun kapal terbang baru solat. Ngaji kau mana? Apa halangan nak solat ketika duduk dalam kapal terbang? Oh, dalam kapal terbang kita tak tahu kiblat mana. Apa halangan? Dalam mazhab Syafi'i dan setengah pendapat Imam Hambali, kalau mampu menghadap kiblat pada peringkat awal, hadaplah. Kau tak mampu, tak mampu. Janganlah kerana kerusi kapal terbang tu macam ni. Kan, macam ni. Kerana kita lebih Syafi'i pada Imam Syafi'i, kiblat tu belah belakang. Imam Syafi'i kata menghadap kiblat, dia pun duduk. Allah. Jangan jadi sengal. Akhirnya orang yang bukan Islam khusus dia akan aku pelik dah ni. Ni kata ni penyakit umur berak tu. Ni alal jambi pula dia kata. Tak. Kalau dah tak boleh ada kiblat, kalau setakat kita kata kiblat tu katalah sekadar berapa degree je, 25 degree. Okey, tak ada masalah. Macam tu je lah dulu. Kursi tak boleh gerak, ni kursi boleh gerak, tak tahu kenapa. Kenapa gerak senang. Kita sekadar macam tu je. Allah Akbar. Patut dah rasa baliklah. Tapi yang terbaik, biarlah keadaan macam dia. Ataupun kalau rajin nak tunggu menghadap kiblat, tanya pilot tu agak-agak pukul berapa dan kuat ni atas negara mana yang memang kapal terbang ni menghadap kiblat dia. Kalau pilot tu jenis hafiz video tak apa lah. Dia tahulah. Dia habiskan ketika mana yang kiblat tu akan menghadap kiblat betul. Kalau orang lain tak ada lah. Okey. Boleh kan? Dan jangan pelik anda akan berdepan dengan saudara-saudari. Majoriti ustaz-ustaz yakin yang ditempatkan di hospital, mereka berpegang dengan pandangan tadi. Kena pastikan pasien berudu dulu. Tu kata tak apa kalau pasien cakap ada kecil. Kalau pasien tiba-tiba kata nak uduk macam mana, aku mandi wajib pun tak lagi. Kita pun kerana kita faham tentang Islam tak apa. Bilik mandi yang belah kiri. Kalau mandi mana belah kiri. Emergency weh. Dekat ALE. Dekat trauma boleh je tu. Lagi kena maki dia lah. Maka Abdul Karim Zainal kata, dan majoriti ulama kontrol kata, tak ada masalah, cuci balut. Habis balut dia nak sembahyang nanti uduk je biasa je. Dan dalam keadaan tadi pula dia kata, Abdul Karim Zainal kata, bolehlah disapu atas balutan tadi kalau tidak memudaratkan. Dan sapuan tadi mestilah dengan air yang minimum, bukan pergi lalu kat batang pipe macam kita biasa tu. Confident. Nak pahala lebih, takut-takut kau akhirat esok bangun siku tak bercahaya. Dia berlalu. Tak. Dia tu kan. Kita dah sapu ni, apa yang ada di tangan air, sapulah di atas balutan. Ataupun kalau sapu di atas balutan dia boleh memberikan kemudaratan yang lebih, maka just skip. Petang tadi ada orang tanya, ustaz-ustaz kan ni, mana dalil Syekh? Entah semua sikit. Anak kata, datangkan dalil yang boleh sapu atas tu. Ada dalil yang boleh sapu. Iaitu hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Rasulullah, tangan aku berbalut macam mana nak bunuh. Nabi kata, lalu apa? Sapu di atas balutan. Yang tu al-masul al-jabirah. Sebab ada bab dalam fiqh al-masul al-jabirah, menyapu di atas balutan. Hadis tadi disepakati oleh ulama hadis. Hadis adalah hadis dhaif atas sebab-sebab tertentu. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi ketika membahaskan isu ni dia kata, betul hadis dhaif tapi dia datang dalam riwayat yang banyak. Maksudnya datang daripada ramai sahabat. So, dia naik martabat dia menjadi hasan. Daripada grade C jadi ke grade B. Tapi ulama ahli hadis, hasan pun bukan hasan di zati, bukan dia B betul. B mahina. Kan? So sampai tahu tu ulama ahli bincang. Maknanya majoriti ulama kata daripada tak ada dalil, tak apalah. Hadis dhaif yang diperkuatkan saling kuat hukum mukul atas sana baik. Pegangan tu. So dia kata sapulah di atas balutan. Tapi kita kata kalau boleh memudaratkan, kan? Kita kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu, Allah nak memudahkan kita, jangan susah. Pidang contoh, Pirates of Caribbean kawan kita tadi. Punya nak sapu atas mata tak boleh sapu atas balutan. Alah nak sapu apa tadah tembak dengan pipe terus. Buka tembak pipe senang, second procedure. Busy sikit ophthalmology. Kan? Ada part yang boleh sapu, ada part yang tak logik. Contoh kalau dah kepala terkoyak kan, kita nampak patut lagi sapu. Apa waktu sihat pun sapu depan, jadi tiba-tiba waktu sakit nak sapu seluruh kepala. Cerdiklah sangat. Okey, clear kan pertama, isu yang pertama.
Isu yang kedua, colostomy bag dan lain-lain. Isu colostomy bag pun JAKIM dah setuju, JAKIM dalam buku Ibadah Pesakit dia clear. Asal sahaja tidak bocor. Main dekat point tadi, dekat punca tadi tak bocor. Bag confirm lah, jangan bocor. Kalau bag bocor, cerah. Oh, yang penting punca tak bocor, bag bocor tak apa. Tak boleh lah. Jarang sangat bag bocor. Yang kita kata bocor tadi sebab pemasangan tak cermat. Berlaku di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur, anda sudah HUKM. So kalau ada antum di doktor ke apa tu, pastikan. Wallace patient dah sebut dah, bag dipasang dengan cara tak betul sebab ada bau keluar. Nurse boleh lihat pada kaunter je, tak ada apa tu. Beritahu kepada matron, ketua jururawat, kau pergi tengoklah, aku sibuk. Sampai cerita kepada tu esok tu, nak kata kenapa waktu mana tak call, senang nak dimaki pun. Kan? Itu kedisiplin kita. Kan, bila datang doktor, waris tadi tak naklah bunyi, nak jaga yang muka nurse tadi. Kan? Kok nurse tak beritahu, tapi sampai sudah nurse tak ada beritahu pun kata patient komplain, waris komplain tentang pemasangan macam tak sempurna. Bukan nak komplain doktor, minta tolong cek sebab bau keluar. Kan? MO yang cek tak ada apa. Esok pagi datang spesialis. Orang spesialis dah kena. Tanya doktor, cuba cek doktor. Doktor ada bau apa-apa tak? Dia bau. Cek tak kemas. Dah berapa daripada rumah sangat dah bau. Dah bagi tahu nurse matron sebut nama ni. Tapi doktor ni punya beriman. Dia tak marah masa depan mana. Dia tarik ke belakang. Anda puas diri marah depan tu. Bawa dia akal. Tak, sebab dia boleh buat passion macam tak ada maruah. Tak ada apa tu. Oh, seolah-olah waris dengan terlalu bodoh sangat. Waris tak adalah kata sepatutnya pasang ni pusing belah kanan. Dia kan pusing belah kiri. Tak. Prosedur kita tak bantah. Kita bantah pemasangan sebab keluar bau. Dan nampak cicai sampai pasien terpaksa, pasien pun tak nak nyusahkan keluarga, ambil tisu kotak ni lapik bawah tu. Tak ada maruah ke kita sampai tahu tu? Bayangkan kalau kena kepada bangsa lain, akhirnya akan menyebabkan Islam yang tercela. Apa orang Islam Melayu ni tak reti jaga fashion. So jangan. Benda-benda macam tu, silly mistake tu elakkan. Kalau fashion kau tengok, yang penting tengok. Confirm tak apa. Tak apa lah 2-3 hari. Tapi kalau dah 2-3 hari confirm fashion seorang lagi, kan pakcik boleh discharge lah. Okey, kalau suami bag, urine bag, termasuk catheter. Catheter ni JAKIM masalah sikit. Dia kata sebab air kencing ada dalam tube. Macam mana nak ni? Dah. Yang dalam tube tu bocor ke? Ya, kalau kita tak yakin dengan air kencing yang ada dalam tube catheter tadi, sama juga urine bag, kolostomi, sama kat najis dalam bag. Apa masalah? Very simple. Satu ketika dulu fit di Malaysia, kolostomi bag, urine bag tak boleh buat sembahyang sebab menanggung najis. Kalau menanggung najis, buang pundi kita semua. Dalam tu perempuan ada najis. Siapa berani jamin dalam pundi dia bersih? Tak ada lah. Dan kita kata kolostomi bag, urine bag bukanlah sebahagian pada anggota kita, bahkan bukan pakaian pun. Dia hanyalah bypass, nak mempermudahkan proses internal proses kita, itu sahaja. Tapi sembang dengan orang tak faham jadi masalah. Okey, clear kolostomi bag, urine bag, catheter. Sekalipun kita nampak patient tadi lepas dia dah urut, nampak macam air kencing keluar, dia kata catheter air kencing dah keluar. Tak ada masa dia stop. Membohong sampai kata stop. Kalau stop dia pakai dinama urine bag lah. Dia tak adalah catheter ke bag urine juga sebenarnya. Tapi nak cerita kenapa dinamakan catheter, sebab air itu sebenarnya keluar. Oh ustaz, jadi dia kena tunggu waktu bersih lah. Tak. Cuma patient tadi dia kena setiap kali solat wuduk yang baru lah. Itu je. Tak ada patient selama pakai catheter tu redha je lah. Allah nak uji je. Esok siap qada. Patient tu yang bukan dengan Allah banyak lagi yang sebelum-sebelum tu. Pun tak tertunai lagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, teruskan. Darah yang keluar masa. Okey. Biasanya okey, orang perempuan bila diharamkan solat? Lah korang tahu hijab. Lagi? Nifas. Lagi? Wiladah ni dalam kitab fiqh Malaysia je. Buka lah kitab fiqh besar wiladah tak dijam. Sebab sebenarnya clear. Ketika proses meneran, tahu meneran, nak melahirkan anak, ada orang boleh sembahyang ni. Mana boleh? Bukan meneran dan jamban. Dan meneran jamban solat yang bengong. Kena
meneran untuk melahirkan anak. Yang memang tu kau kalau nak share pun agak-agak potong lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kan saya tengok orang kan dia sensitif, dia kata kasar lah. Dia tak kasar tak faham. Dia sekali-kali kan kasar lah. Okey. So balik pada tadi. Dalam ketika seorang ibu yang nak melahirkan anak, dia menerang proses nak melahirkan, waktu tu gugur kewajipan solat dia. Sebab dia tengah berdoa untuk bertabung dengan nyawa. Selesai nifas esok dia perlu qada tak? Dia kira bermula saat dia bertabung nyawa tadi, tak dah gugur kewajipan solat. Sebelum tu pecah ketuban kebiasaan perempuan, kalau yang first baby dia akan keluar darah yang banyak, yang kadang-kadang orang kita rasa macam wiladah. Padahal yang disebut wiladah itu ataupun nifas, nifas mestilah selepas selesai proses kelahiran keluar darah. Wiladah, darah yang keluar bersama janin atau bayi. So kalau keluar darah ketika pecah ketuban, dia tak dikira wiladah lagi. Dan ketika itu contraction hanya sekadar, contraction bukan sekadar lah, memang sakit sembuh. Kan, memang sakit sembuh. Nah, contraction tadi tidak menghalang pun untuk seseorang solat. Kan? Cara mana? Ikutlah waktu tu nanti. Okey, ada orang mesej nak balik pada Perak. So ada orang tak puas hati. Bukan yang hadir tak puas hati, kawan dia balik cerita kat kawan. Kan ustaz kata kena sampai kepada orang keliling. Dia balik dia sampaikan, kawan dia cukup tak puas hati. Mana boleh ustaz bukan bersalin, dia tak tahu sakit, mana boleh sampai. Anak tadi bila anak kata tengah-tengah proses meneran suruh solat, anak tak kata. Dia kata pecah ketuban sakit. Bila pula pecah ketuban sakit? Bila pula darah yang keluar bersama dengan air ketuban jadi sakit? Bersama hubung lah. Nak cerita kami bab fiqh, Imam Syafi'i sampai bincang darah haid tu ada berapa kategori. Hampa orang tak pernah tahu. Kan? Timbul. Oi. Kadang orang perempuan dia ada waktu-waktu yang confuse, bukan confuse apa. Darah tu nak kata warna haid, tak haid tapi sakit macam haid. Bila sakit macam haid lah. Walaupun warna tak tepat macam apa yang disebut dalam kitab fiqh, sebab kitab fiqh sekadar meletakkan garis panduan. Sifat haid yang sebenar rasa tadi. Warna tu syarat je. Tiba-tiba sakit macam lah tapi warna hijau. Itu sebab lain lah tu. Memang darah semua warna hijau dalam. Okey. Yang keempat, kesucian pakaian dan tiada pakaian ganti kita sebut tak ada masalah. Bukalah kitab fiqh mana pun darah yang kering tadi dah cukup hilang, tak boleh lah. Sekadarnya dia hilang. Dan tak ada pakaian ganti. Tak adalah pula mentang-mentang kita doktor yang beriman, tak apalah, pakailah macam saya tak apa, saya pakai lab coat. Macam mana yang saya tunggu? Boleh? Tak ada. Kan? Tapi jarang sangat keadaan sekarang fashion tak ada pakaian ganti lah. Jarang sangat. Kalau ada pun yang jenis sebatang kara dalam wad. Okey. Yang kelima, tak ada debu. Debu syarat dalam majoriti mazhab adalah mesti debu yang aini, yang boleh dilihat dengan mata kasar. Maksudnya kita ambil debu dari mana-mana, kita letak depan ni, kita nampak debu. Dan debu tu janganlah kerana kita nak tayamum kat sini, kita pergi letak sekilo debu kat sini. Jangan punya pemahaman macam tu. Sebab dia kata bila kita sentuh mesti penuh. Padahal debu tadi kita sentuh tak perlu check pun penuh tak penuh. Oh tak penuh, tampak. Letak je tangan, nipiskan macam mana? Kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam ni? Yelah, sunnah yang terbaik macam ni lah. Janganlah jadi sengal nak. Tak ada saya nak buat macam ni. Boleh. Boleh. Asal dia tu dia nipis. Tapi yang para sahabat tunjuk, Nabi buat macam ni lah. Nabi tak buat macam ni. Kalau buat macam ni, baik tak payah sentuh. Hilang terus debu. Yang kita nipiskan tadi tujuannya kita nak buang yang kasar-kasar. Timbullah, ustaz nak buang tadi belah kanan ke belah kiri? Nak kena bijak tu orang tanya. Ikut selesa kita kanan, boleh kiri. Dalam perbincangan fiqh, cuma jangan kita buang yang tadi di tempat dia. Sebab apa? Mustaqbal. Kita kata mustaqmal. Dalam bab wuduk dengan tayamum, tak ada isu mustaqmal sebenarnya. Oh, ustaz dah keluar pada mazhab Syafi'i. Dah tak keluar lah cakap dalam macam pun. Sebab mustaqmal tu contoh, kalau air wuduk jatuh ke lantai, ialah mustaqmal. Kan? Dalam kitab Iqna'. Kitab fiqh mestilah. Memang semua majoriti orang yang balik mesti belajar Iqna'. Anak belajar Iqna' ni kena dua. Sebelum sampai pergi Mesir lagi, anak kita boleh. Iqna'. Siapa Kedah pun belajar kitab Iqna'. Tapi ringkas lah. Kami di Perak belajar pure Iqna'. Ana, orang Perak, Ana boleh bangga. Ana lah pioneer kitab Al-Azhar Mesir masuk ke Perak dan kami belajar kitab asal yang tak diringkaskan. Kedah diringkaskan. Okey, sebab tu belagak sikit dong. Okey. So dah kita Iqna', kita ambil konteks dulu Basuhan pertama wajib tak? Wajib. Kita belajar semua. Kitab mereka mana pun yang kita belajar macam tu. Basuhan kedua, tengah-tengah angkat basuhan kedua, air yang kat muka tu jatuh dalam basuhan dalam air yang kita tadah. Kita pun tahu apa hukum ni.
Mustakmal. Batal wuduk tak? Siapa kata mustakmal tak batal wuduk?